اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Haji tolong ambil Quran di Quran. Tolong ambil Quran itu. Quran. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran. Astaghfirullahaladzim. 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 InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma lakal hamdu anta rabbuna rabbus samawati wal ard wa man fihinna. Allahumma lakal hamdu antal haqqu wa qauluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita sentiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan lafaz alhamdulillah yang tidak putus-putus. Paling tidak dalam solat, tapi ana yakin lebih dari itu. Inilah amalan para Nabi. Sentiasa mengucap alhamdulillah, balik rumah alhamdulillah, keluar rumah alhamdulillah, nak makan alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, nak baring alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, bermusafir alhamdulillah, sampai alhamdulillah. Inilah zikir Nabi Nuh AS sampai Allah pilih dia jadi rasul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana memberi peluang pada kita untuk memahami agamanya. Allah beri masa pada kita untuk mengenal siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan para anbiya, para salihin, para syuhada, para muttaqin.
Dan mudah-mudahan kita berada di atas siratal mustaqim. Seperti yang kita pohon dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa kita. Lafaz ahli syurga, lafaz kalamullah. Hebat kita ni, lisan kita bercakap bahasa Allah. Allahu Akbar. Kita mesti rasa haibat. Haibatu bil iman, haibatu bil Quran, haibatu billah. Kita mesti rasa izzah pada Allah, rasa hebat. Sebab kita sentiasa bersama lisan kalamullah. Itu mesti kita latih. Mesti pujuk hati kita. Jangan sombong sangat. Tuan-tuan, kuliah ni bukan nak didik kaki kita, tangan kita ni, nak didik hati. Yang paling lihat ni hati lah. Summa qasas qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Bila Bani Israil bunuh sama dia, maka semua tak mengaku. Maka Allah pukul, ambil pukul, maka bangunlah. Si mati tu bangun. Beritahulah, dia lah mukul aku mati. Dah lagi degil ni. Summa qasat qulubukum. Kemudian hatinya lagi keras. Macam batu, lebih teruk pada batu. Batu pun keluar air. Sampai jadi air terjun, air mata air. Ingat? Batu. Macam sekali Allah banding manusia. Macam batu. Allah banding manusia macam haiwan. Allahu Akbar. Allah banding kita ni macam malaikat. Rabbani. Allahu Akbar. Allah banding kita ni ahli syurga. Kita lah buat pilihan. Alhamdulillah, tuan-tuan telah memilih pilihan yang tepat. Tetapi iman ni tuan-tuan, dia kena macam kereta lah, kena basuh, kena cuci, kena servis. Iman macam tu lah. Pakaian kita, mana sekali, Haji berapa kali dah basuh baju ni? Tak kira kan? Macam tu lah iman kita. Kita pula tahu berapa kali kita cuci iman kita. Dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan zikirnya, dengan senyumnya, dengan bermasyarakatnya. Allah, macam-macam sabun lux kita guna. Nak cuci hati kita ni supaya tidak karat, supaya hati kita ni tidak jumut, supaya hati kita ni macam hati Nabi, lembut, al-halim, lembut dengan Allah. Allah ya Karim. Sebab tu kita wajib bersyukur kerana Allah telah cop kita, Allah pilih kita, Allah select kita, hamba-hambanya yang sudi dengar kalamullah. Kalamullah. Jadi kita ni bicara kalamullah lah, bukan kalam saya. Kalau kalam saya tu ignore aje, tawakkal. Dengar kalamullah, kalamur Rasul. Baik. Tuan-tuan, saya bina modul kuliah ni di Surau Parit Besar. Dia seminggu sekali, tiap hari Sabtu. Mula kita minta sebulan sekali. Lepas tu dah beri satu bulan, tak boleh lah dua kali sebulan lagi. Masuk kali kedua, tak boleh lagi, kena 4 kali sebulan. Jadi saya terpaksa bina modul. Kalau tak, saya nak cerita apa kan? Jadi saya guna pakailah modul sana tu supaya memudahkan saya membuat pembacaan, membuat membina kepahaman. Yang paling payah ni kepahaman, tuan-tuan. Baca senang, tapi kepahaman nak kaitkan dengan hidup, dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan minda kita, dengan sahabat kita, keluarga, masyarakat. Ni yang payah ni. Itu datangnya khilaf tu. Datangnya perbezaan pandangan. Walaupun hadisnya sama, walaupun ayat Qurannya sama, pandangan berbeza. Jadi lepas ni tuan-tuan boleh cadang. Saya dah cadang beberapa perkara lah di sini. Pertama, kita ada 2 minggu. Minggu ni minggu keempat, hari Ahad minggu keempat, saya akan gunakan medan ini untuk dulu saya dah mulakan dengan
mentadabbur surah Al-Ikhlas, ya. Minggu yang sama macam ni lah. Ini daripada situ, bila saya bina modul tu di paling besar, saya nak guna pakai sebahagiannya untuk surau ni Asy-Syakirin, surau Majid Asy-Syakirin ni. Hari ini, malam ni ialah saya akan gunakan tiga bahan. Satu bahan ni Imam Al-Ghazali balik tabir kematian. Ya. Yang kedua Al-Quran. Yang ni kita akan gunakan kaedah talaqi. Kalau tuan-tuan setujulah, tak setuju saya tuan-tuan kena cadang lah. Kan? Apa yang sesuai untuk jamaah sini. Talaqi ni kita baca sama-sama. Mungkin satu minggu satu ayat je. Satu ayat mungkin panjang tak habis, satu baris je. Kita akan kupas dia punya tajwidnya, makhrajnya, terjemahannya, tadabburnya, ya. Satu ayat, ya. Mungkin 20-30 minit, ya. Lepas tu saya akan tutup dengan Syama'il Rasulullah, ya. Syama'il Rasulullah yang telah diterjemahkan ke tulisan Rumi ni lah. Syama'il Rasulullah asalnya daripada Sirus Salikin, muka surat 121, ya. Ada satu bahagian tu mengupas watak, perangai, akhlak Rasulullah. Telah dikeluarkan, disunting oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ya. Asalnya Imam Al-Ghazali, ya. Saya tertarik dengan Imam Al-Ghazali ni. Dia ni, yalah, kita kena tertarik semualah yang baik-baik kan. Bukan Imam Ghazali saja, yang tokoh-tokoh hebat ni kan. Imam Hanbal ada, Imam Syafi'i ada, ya. Imam Ghazali ada. Imam Ghazali ni kecil-kecil ayah dia meninggal, ya. Saya belum cerita kat sini, ya. Dia dipelihara oleh bapa angkatnya. Bapa dia kumpul duit untuk Imam Ghazali dan adiknya Ahmad belajar. Bila dia wafat, duit tu, bila bapa dia wafat, duit tu pak cik angkat ni lah uruskan untuk pembelajaran, ya. Duit dah habis. Bapa angkat kata, aku pun miskin juga, aku pun tak mampu, baik kau musafir lah, pergi belajar satu tempat, asrama penuh. Bahasa sekarang asrama penuh, buku percuma, makan percuma. Imam Ghazali, pendek ceritanya, dia jadi tokoh tersyuhur di Iraq, dan dia jadi dilantik oleh menteri jadi profesor. Bila jadi profesor, dia tak aman jiwanya, sebab dia dah kaya dah, duit banyak, terkenal, orang puji, usung kanan sana kemari, ulama-ulama pun respect dia. Lama dia tersentak hatinya, dia terbisu, dia tak boleh cakap, ya. Macam kita lagi, Haji datang rumah saya, awak datang apa? Kita tak cakap apa-apa dia, tak boleh cakap apa-apa dia. Bila kita hentak ni dengan perkataan yang menghina, kita pun mati kutu balik. Imam Ghazali macam tu. Sampai jumpa Doktor Ghazali, kau ni tak sakit, tapi dia tak boleh cakap. Akhirnya dia berhenti jadi profesor, dan dia beruzlah berbulan-bulan, beruzlah, ya, pergi ke Syria beruzlah. Akhirnya Allah beri dia jalan untuk jadi wali. Ni Imam Ghazali ni, ya. Cerita ni balik kubur, ya. Semua hadis-hadis dikumpulkan, seronok insya-Allah, ya. Tuan-tuan setuju ke cadangan tadi? Ya, mukadimah saya lah kitab Imam Ghazali. Isi utama ialah talaqi. Kita mula dengan Al-Baqarah, ataupun lepas ni saya nak dengar cadangan dari tuan-tuan. Kalau tak ada, akan datang saya bawa cadangan ni lah. Kita tutup dengan Syama'il, ya. Jadi kita pun tak banyak sangat bicara, kita pun bukan nak jadi profesor, tapi kita nak tahu untuk kita amalkan, ya. Kalau tuan-tuan jadi profesor, kena buat kajian sendiri lah. InsyaAllah. Setuju ni? Macam dah angguk tiga wakilan, okey, Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan, semalam Allah bagi saya ilham. Selalu orang kata, semalam aku terlintas lah, dapat idea. Silap ayat tu, tak kena tu. Kena cakap Allah beri ilham, ya. Allah beri saya ilham semalam, Jangan terlintas-lintas ni syaitan, bisikan syaitan,
Kan? Kita rasa bagus tapi tak elok. Syaitan semua. Zina pun bagus. Mencuri bagus. Cepat kaya pun. Maka bagus. Syaitan. Tapi tak bagus. Jadi Allah beri ilham nak cakap apa. Saya tanya, ya Allah, aku nak cakap apa mukadimah ni? Jadi Allah beri saya mukadimah dua perkara. Kuliah-kuliah ni sahabat-sahabat bukan nak didik tangan kita, perut kita, kaki kita, mata kita. Ramai orang buta, hafiz. Orang tak ada tangan, kaya. Orang tak ada kaki, hebat. Jadi bukan nak didik kaki kita, tangan kita, mata kita. Tapi nak didik hati kita, akal kita, perasaan kita, fikiran kita, iman kita, fikrah kita. Nak didik. Jadi kalau kita dapat fokus, nampak jelas, jadi mudahlah. Jadi mudah kita untuk mengurus kuliah-kuliah ni nak salur kat mana? Hati ke, fikir ke, kaki ke, tangan? Jadi dua je lah. Kalau akal tu, sebab tu dia kata syarat untuk semayang tu mesti balik. Balik tu hati. Sudah boleh membezakan yang baik yang buruk. Balik hati. Dan berakal. Syarat kedua akal. Sudah boleh berhujah. Kenapa ni najis? Kenapa ni elok? Kenapa ni tak elok? Dua perkara. Balik di sini, akal di sini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, untuk membicarakan hati ni, Imam Ghazali mengupas tajuk mula-mula dengan tajuk mati. Mati ni ada beberapa pandangan. Pandangan manusia terhadap mati. Ataupun ada kumpulan manusia merasai mati tu, bagaimana dia merasa? Bagaimana dia menilai? Ada orang kata mati ni, lama lagi. Alah, muda lagi mati, cerita mati apa pula. Ni ada satu kumpulan macam ni. Satu lagi kumpulan, mati itu mesti buat persiapan untuk melindungi dari azab. Maka dia bertaubat. Ni saya lah ni. Taubat. Macam mana taubat? Baca Quran. Apa tanda taubat? Baca Quran. Sudahkah berubah dengan taubat? Baca Quran. Sebab apa? Baca Quran besok teman kita dalam kubur. Tu saya letak di situlah. Satu tahap lagi lah, tahap yang tinggi. Melihat mati itu takdir Allah. Tak payah dibicarakan. Yang perlu dibicarakan ni apa amal kita. Tu tinggi tu. Ni Rasulullah punya makam. Rasul tak fikir bila dia mati. Tahu dia. Tapi dia tak kisah dengan mati dia. Dengan wafat dia. Dia bicarakan macam mana nak selamatkan ummah dia. Ni makam tinggi. Orang yang berusaha menyelamatkan orang lain daripada azab, daripada kematian, dari azab dalam kubur, dari azab di mahsyar. Ni orang yang melihat mati tu makam yang tinggi. Dipanggil aulia. Itu kata Imam Ghazali. Bukan kata saya tuan, saya ikut dia. Jadi kita pilihlah. Mudah-mudahan kematian ini mendorong kita untuk fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk kebaikan. Kebaikan diri, kebaikan iman kita, kebaikan minda kita, fikrah kita, akhlak kita, dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Payah ni akhlak. Ni akan dibicarakan oleh Syama'il ni lah, akhlak. Dia makan masa, tak boleh sekali. Kena ulang, benda yang sama, kena sabar. Bukan sabar sekali untuk semua hidup. Kena sentiasa sabar, betul ni? Sabar. Kan berat tu. Hilang sabar. Hilang sabar pun nampak. Kan? Baik. Jadi, mudah-mudahan kita sedang berlumba-lumba untuk mencari kebaikan, insya-Allah. Baik. InsyaAllah talaki kita mula dengan
Dah ada guru buat talaki ke? Kat sini? Suka Talaki ni tuan-tuan, saya pun perlu beri definisi dah. Talaki ni lah, murid baca, guru dengar, guru semak. Kurang baik, baiki. Itu talaki. Talaki ni, talaki cara ni, talaki yang original lah. Definisi yang asli. Satu lagi talaki ialah kita baca sama-sama, guru akan terangkan mengapa baca begini, mengapa baca begitu, dan dia akan tunjukkan kesalahan-kesalahan dalam pembacaan. Murid dengar je. Ini talaki yang saya buat di Sungai Besar, Parit Besar. Baca, lepas tu makmum jamaah baca, lepas tu kita cerakinkan tajwidnya, kesalahan-kesalahan yang selalu kita dengar, qalqalah dia macam mana, idgham dia macam mana, talaki. Jadi untuk dua-dua tujuan ni kita kena ada Quran lah. Kalau tak ada malam ni pun tak apa, kita tengok bulan depan. Yang ni tak apa, tuan-tuan dah hafaz. Baik, kita mula dengan Al-Baqarah. Tuan-tuan ikut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Mesti berlindung. Kadang na'udzubillah, kami berlindung. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Berlindung ni apa tuan-tuan? Berlindung ni rujuk pada Allah, balik pada Allah, mohon pada Allah, tanya Allah, tanya Allah, mengadu dekat Allah, berintih pada Allah. Itu a'udzu. A'udzu tak ni berlindung dengan Allah tu maknanya kita rujuk, ya Allah ya Rabbi, masih jahatlah aku ni ya Allah, kau tolong baiki ya Allah. Ya tuan-tuan. Kita potong sekejap doa Nabi mari kita hafal. Lepas ni tuan-tuan kita sama-sama hafal doa Nabi ni. Hadis Nabi dalam bentuk doa. Kena hafal lah sebab pendek. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaiki diriku, fizikalku, maknanya sehat. Dah baik dah, sifat Nabi, fizikal Nabi itu paling comel lah kan. Tapi Allah, Nabi masih berdoa, ya Allah, perbaiki jasadku, fizikalku dan akhlakku. Akhlak Nabi lah yang paling terror lah. Tapi doa Nabi tengok. Hadis ni dalam bentuk doa. Ini maknanya berlindung pada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkan diriku, anak isteriku, suamiku, makku, mak mertuaku, bapakku, atuk, nenek, semua kita sebut. Cucu-cucuku, jiran-jiranku, Pak Haji, Imam, Bilal, makmum semua, ya Allah, selamatkan mereka, sihatkan mereka. Ini doa orang mukmin. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. A'udzu, aku berlindung dengan Allah, aku minta pada Allah, aku mohon pada Allah, aku mengadu pada Allah, berlindung dengan Allah daripada syaitan, daripada bisikan syaitan. Waktu hidup syaitan bisik macam ni, alah nanti dulu, alah lama lagi, masa panjang lagi, nantilah nak semayang asar, pukul 6:30 tak semayang lagi, lambat lagi, alah muda lagi je, tak apa, taubat besok. Bisikan syaitan. Ni kita kena berlindung, sebab syaitan ni bukan main sekali. Setiap saat, setiap detik dia masuk dalam badan kita ikut loma-roma. Siapa dah kira loma-roma ni? Berapa banyak loma-roma masing-masing? Tak mampu nak kira kan. Jadi berapa banyak syaitan masuk, bergelombang dengan dalam darah kita.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tempiar dia lagi. Kita berhenti, datang lagi. Itulah kemainan dia. Allahu Akbar. Sambung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saya tak kata tajuk saya paling baik, maharat paling betul. Itu menjadi pemudah cara. Kalau tuan-tuan lebih baik, bimbing kita, sama-sama kita baiki, insya-Allah. Saya pun masih berguru dengan guru sanad tilawah ni. Dia dapat sanad tilawah ni. Allah, bila saya baca Haji barulah saya faham. Jadi saya nak kongsilah hasil daripada belajar saya dengan guru sanad ni. Sanad tilawah, rupanya tilawah ni ada sanad. Sanad. Kita selalu belajar hadis ada sanad, ada musnad, ada isnad. Tilawah ni pun ada sanad. Ada tok syekh dia. Sebab tu ada bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihum. Macam rupa kan. Tu kena belajarlah. Saya tak sampai tu. Saya belajar sanad tajwid je dengan tok guru saya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nama ni mad arif sukun. Mad arif sukun ni bila kalimah tu, bila ayat tu nak berhenti, stop. Nak break lama ke nak break emergency? Gitu. Kalau nak break lama slow-slow tu mad arif sukun, berhenti mad arif sukun. Kalau emergency, pom, terbaliklah kereta tu. Itu dah panggil qalqalah. Jadi mad arif sukun ni ada 3 wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ikut Wajah pertama baca 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. 2 harakat. Tapi semula. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tu, ada yang lebih tu. Kita belum lebih, kita kena 2 je. Wajah pertama, pilihan pertama, 2 harakat. 2 harakat ni 2 second. Tit. Second jam. Dulu guru saya, waktu tu, mana murid ada jam, yang ada jam cikgu je. Kita pun tak faham jam, saat apalah, minit apa, mana reti Jawa ni. Reti, banyak manggil, banyak rambutan. Zaman tu kan. Di kebun orang. Dia kata mat ini ialah dia tunjuk jari lah, cikgunya tunjuk jari. Ni mat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada second ni. 1. Jam tu kan second. 1, 2. Baik, wajah kedua ialah 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Balik ni baring kat katil tu, kira-kira sini. 2 harakat, 4 harakat. Wajah ketiga ialah 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Tak sampai ni. Majid Syakirin tak sampai 6 ni. Kena latih balik 3 sampai 6 Jadi 6 ni untuk para qari lah. Masuk musabakah tu kan, dia ambil yang 6 lah. Sebab dia lenggok, dia punya taranum dia. Yang wajah 2 harakat tu untuk hafiz. Untuk belajar hafaz Quran. Sebab 30 juz kan. Kalau panjang 6 harakat semua bila nak habis? Ada ambil 2. Banyak ulama ma'arif sukun ni.
Bukan ni aja. Kalau dekat Fatihah tu 7 ma'arif sukun. Kalau 4 ni imam, imam kita buat 4. Ni kat Malaysia imam kita buat 4. Kata-kata gitulah. Saya jumpa seorang imam tu dia bawa 6. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Masa saya duduk di Subang Jaya. Imam tu bawa 6. Dia ngaji memang sedap. Taranum ni sedap. Ni mad arif sukun. Mad arif sukun tu maknanya mad panjang. Arif tu sebab sukun. Sebab sukun. Sebab mati. Ar-Rahimi jadi Rahim. Itu kata tuan-tuan kena ada Quran bulan depan. Kalau setuju lah. Tak setuju dengar. Tak apa. Tak ada salah lah. Pilihan. Banyak juga pahala kan. Tapi kalau tengok tu lagi nampak lah apalah bicara sedang berlaku ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni tuan-tuan zikir. Zikir. Macam-macam tujuan zikir. Zikir sebagai rasa pujian pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau zikir 2 rakaat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita ada ilmu. Kenapa 2 rakaat dia baca 4 dia 6. Inilah ilmu dia. 3 wajar. Sampai bismillah ni ulama-ulama melihat dia jadi modul zikir. Ada bismillah 3, bismillah 5, bismillah 9, bismillah berapa 20. Bismillah 11 pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah 5. Kan? Bismillah 1 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lah. Tuan-tuan mulai buat rujukan lah bismillah ni. Bismillah ni tuan-tuan, Allah bersumpah. B tu lah perkataan sumpah. Berapa minit lagi? Sumpah. Allah bersumpah dengan nama zatnya. Allah tu lah nama zat Allah. Zat Allah, nama dia Allah. Tuhan tu zatnya nama zat dia Allah. Kita ni nama zat kita lah manusia. Zat manusia. Tinggi rendah tu sifat kita lah. Pandai kurang pandai tu sifat kita. Pandai si bulan. Nama tu nama lah. Nama yang diberi. IC ni ada. Jadi Tuhan itu ada zatnya qadim. Nama zat itulah Allah. Dah tak boleh nak tunjuk macam mana rupa. Transparansi tak boleh, nak terang tak boleh, nak tutup tak boleh. Kita tak tahu. Nabi Musa pun pengsan kan? Sampai 40 malam dia pengsan kan? Bukan lihat Tuhan lagi, baru lihat cahaya. Cahaya nur Allah baru. Pengsan 40 malam. Bani Israel pun kufur balik. Tu menyembah apa? Lembu. Baru selamat di perang Fir'aun. Baru naik ke bukit, ke darat. Dah syirik. Ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari. Sebab Nabi Musa pengsan kan? Pasal dia tengok, ya Allah, aku nak tengok engkau macam mana rupa. Tak boleh lah Musa. Dah aku nak tengok juga. Okey lah. Kau tengok kat sana. Allah tunjuk cahaya pengsan. Cahaya tu. Jadi zat Allah ni imannya jangan dibicarakan. Kita boleh bicarakan ialah perbuatan dia dan kesan perbuatan pada hidup kita. Apa perbuatan Allah? Allah cipta kita. Apa kesannya? Syukurlah. Tak nak bersyukur juga.
Nak tunggu Tuhan macam mana? Tak cukup hebat Tuhan kita. Payahnya nak syukur kan? Pada Allah yang beri tangan cantik, tangan pegang boleh, tulis boleh, nunjuk boleh, menampau boleh, nombok boleh, panjat boleh. Macam-macam. Pernah kita senaraikan tak? Tangan ni boleh buat apa? Banyak kan? Masak boleh, cincang boleh, sepit boleh, buka skru boleh. Allahu Akbar. Tak nak bersyukur lagi. Ya? Bismillah. Sampai Allah bersumpah. Nak ajak manusia bersyukur tu bersumpah. Sumpah ni status yang tinggi. Di Malaysia ni kalau sumpah tu di mahkamah je. Tak main sumpah-sumpah kaki lima surau masjid ni, tak main. Mahkamah tu. Status tinggi sumpah tu. Diiktiraf dan diakui. Boleh jatuhkan hukuman dengan sumpah tu. Tinggi. Jadi manusia sangat percaya status sumpah tu, maka Allah gunakan bismillah. Allah bersumpah dengan nama Allah yang bersifat Ar-Rahman. Ar-Rahman tu mad asli, ada alif kecil. Alif kecil tu mad asli. Ya? Boleh juga tulis Ar-Rahman mim alif besar. Itu macam cikgu lah, kena ada whiteboard pula. Ar-Rahman ni dipanggil rasam Osmani. Rasam Osmani. Dulu saya belajar rasam Quran Majid. Quran Mujid ke Majid? Allah, Quran yang ditulis oleh rasam India. Kitab tu dah dimasukkan. Tak boleh guna pakai di Malaysia. Diganti dengan rasam Osmani. Tak silap tahun 80-an. Rasam Osmani diperkenalkan. Jadi Ar-Rahman inilah sifat pemurah Allah. Pemurah Allah ni tuan-tuan, Allah bagi percuma. Free of charge. Hujan free. Kalau hujan besok datang bil, hujan besok datang bil. Bila kita nak kumpul duit ni je? Itu baru hujan. Yang panas tu. Yang hidung ni, berapa bil? Mata ni. Seorang. Sebulan. Isteri. Kita bayar. Anak, kita bayar. Lama tak kahwin, tak ada anak. Asyik bayar bil hidung, bil mata, bil rambut, bil perut, bil kemaluan, bil kaki. Allah tahu tak mampu bayar. Allah bagi percuma lah. Aku ni kan Ar-Rahman, pemurah, percuma. Pemurah Allah dia bagi cash. Dia bagi free. Free of charge. Tanpa ada apa-apa charge. Bayaran. Dan Rahman Allah ni, siapa-siapa rasa hujan. Mau nyembah berhala pun rasa hujan, Allah pun hantar. Mau semayang ke, mau tak semayang ke, sama. Tu. Allah tak pilih kasih. Allah sangat lembut. Halim, tadi saya baca kitab ni, Sirus Salikin ni, tadi beli. Masa nak tahu, dia kata, Syama'il Rasulullah ni dari petikan dari Sirus Salikin. Mana pula Sirus Salikin? Dia kata jilid 2. Dia ada 4 jilid. Jilid 2. Jadi dia kata halimnya Allah SWT ni sampai bila Nabi ni nak membuat suatu hukuman, Allah tegur Nabi. Sabar Nabi. Bukan hak engkau nak menghukum. Tegur. Dalam surah Al-Imran ada. Bukan hak engkau nak tegur dia, nak hukum dia. Itu hak aku. Sabar. Lembutnya Allah tengok. Lembutnya. Salah tak apa. Buat salah lagi, senyum lagi, tak apalah. Dia senyum je dalam kita. Dalam kitab Tamil Wafilin kan disebut, Allah berfirman pada para nabinya, nabi-nabiku, aku tak heranlah manusia ni buat salah, buat dosa. Apa aku heran? Memang perangai manusia ni ganggu dia syaitan buat dosa. Tapi aku heran dia tak nak taubat. Kan? Lembutnya Allah. Tak kisah buat salah. Taubat. Lembutnya Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim ni ialah sifat Allah khususkan untuk orang yang buat baik. Minas salihin, minal mu'minin, minas salihin, minal muslimin,
minasyakirin, minal muttaqin, minal mutawakkilin. Ini sifat ni. Manusia macam ni yang dapat peruntukan ni. Bajet Ar-Rahim ni. Apa bajet Ar-Rahim? Sembahyang dapat pahala. Kalau pahala ni semua macam saya sebut itu, sembahyang 40 pahala. Berapa ni? Berjamaah 27. Berbalik 27. Tak muat rumah ni. Pahala aku dah penuh, tak payah sembahyang lah esok. Gitu. Dah penuh rumah. Tapi Allah bijaksana, ditukar dengan sistem pahala. Ada rekod. Rakib atid rekod. Pahala dan dosa. Lepas tu Allah tukar semula di hari mahsyar besok dengan syurga. Membina masjid, Allah sediakan mahligai. Mahligai bukan rumah kita, rumah saya tu. Rumah Perdana Menteri pun belum mahligai. Rumah Nabi Sulaiman pun belum mahligai lagi. Putih Bakri pun belum mahligai lagi. Allah bina mahligai. Menghidupkan masjid, Allah bina mahligai. Besok hidupkan masjid, mahligai lagi. Besok derma masjid, mahligai lagi. Besok datang ke surau, mahligai lagi. Allahu Akbar. Kalau Allah beri semua mahligai macam istana ni, nak letak mana? Siapa nak duduk? Allah lagi pandai daripada kita. Sebab tu ditukar dengan nilai pahala. Pahala tu kadang-kadang Allah sebut mahligai, kadang-kadang Allah sebut jannah, Allah sebut pokok-pokok, buah-buahan, korma, anggur, pisang, durian, manggis, semua buah syurga. Yang tuan-tuan makan tu semua buah syurga. Rujuk kitab Tamyiz wa Pilin ada tercatat hadis Allah turunkan 1% nikmat syurga ke dunia ni. Apa nikmat syurga turun ke dunia? Nasi biryani, kambing panggang, lembu bakar, ayam golek, itu semua. Nenas, cengkodok, ciku. Apa nikmat? Sampai satu hari orang Badui datang, orang Yahudi datang. Ya Abul Qasim. Abul Qasim, betul ke kau cakap ni buat baik buat baik ni masuk syurga? Wallahu biyadi, demi Allah yang aku di tangannya, sungguhnya apa hadis dia? Sungguhnya orang lupalah, minta maaf. Saya rujuk balik. Ni dicerita nikmat di syurga. Sampai Nabi jawab, Allah minta maaf lah tuan-tuan. Saya tangguh hadis tu lupa. Bawa minggu akan datang. Baik Ar-Rahim, Allah sediakan pahala. Pahala tu merujuk kepada kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat. Allah bagi cash 30%. 7% Allah simpan untuk syurga. Ni ada hadisnya. Hadis siapa yang berzikir, berselawat 100 kali, Allah beri 100 pahala. 30 cash kat dunia, 70 lagi reserve untuk akhirat. Yang cash ni apa? Ni lah. Sejadah ni pahala lah ni. Ni perakam ni pahala. Kipas tu pahala lah semua ni. Yang kita makan ni hari tu pahala. InsyaAllah. Baik. Cukup tuan cukup sakat tu. Kita bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung akan datang. Syama'il. Syama'il kita dah sebut tadi. Kita ulang balik, kita hafaz Baik, kita baca. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaiki diriku dan akhlakku. Antara akhlak yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah azja'un nas. Minta maaf, ahlaman nas. Nabi ni sangat lembut dengan manusia. Lembut, hatinya merendah diri, tak meninggi. Nenek pun disuap. Orang buang sampah depan rumah dia, dia ambil, dia buang tempat. Dia tak diserang nenek sebelah tu. Lembut, selembut-lembutnya. Lembut macam Allah. Orang buat dosa tak apa. Biarlah, dia tengah nak buat dosa. Lembutnya Allah. Dia tak seketuk ke? Bila kau nak berhenti dosa? Tak. Lembut. Jadi, sifat-sifat lembut ni, sifat ada satu kisah Aisyah dengan Sofia.
Isteri Rasulullah. Satu hari Rasulullah ada tamu. Jadi Aisyah ni sibuk bersiap untuk makan hidangan tamu. Baru sibuk kat dapur, Sofia pun dah hantar dah. Dah hantar. Ya Rasulullah, ni hidangan dari rumah Sofia. Jadi Aisyah tengok Sofia dah hantar, bawa tu, wampam, pecah pinggan mangkuk tu. Oh, Aisyah geram dengan Sofia. Sofia ni cantik. Oh, janda muda, umur 17 tahun. Apa ni? Tawanan perang Khaybar kan? Khaybar, cantik. Nak cerita halimnya Rasulullah tu, Rasulullah dengar tu, Rasulullah senyum, ambil kutip, pinggan mangkuk pecah tu, makanan dikutip, Rasulullah makan. Nak khabar apa dengan Rasulullah ni, hebatnya kan? Kalau kita, oi, bini apa ni? Kan? Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Dah isyak dah? Ya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'alam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik wa tawahadas ala da'watik wa ta'ahadas ala nafsati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yaqbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amisaha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Sim.